Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi hari ini 5 Jun bersama saya Fatil Hidayat Ghazali. Saya Hanim Muhili. Kerajaan hari ini memperkenalkan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana bagi memenuhi keperluan fasa pemulihan dalam menangani cabaran pandemik COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan penjana menumpukan kepada 3 matlamat utama: memerkasa rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi. Secara keseluruhannya, terdapat 40 inisiatif bernilai 35 bilion ringgit. 35 bilion ringgit di bawah penjana ini. Daripada jumlah ini, sebanyak 10 bilion merupakan suntikan fiskal langsung daripada kerajaan. Dengan tema bersama menjana ekonomi, penjana dilaksana dalam fasa pemulihan iaitu pendekatan keempat strategi kerajaan untuk menangani COVID-19. Ini berikutan penularannya yang membawa kesan kepada ekonomi negara sehingga berlaku kadar pengangguran pada paras 3.9% atau sekitar 610,000 orang pada Mac lepas. Menurut Perdana Menteri, berdasarkan unjuran Jabatan Perangkaan Malaysia pada 14 Mei, kadar pengangguran dijangka meningkat kepada 5.5% atau lebih 860,000 orang penganggur untuk keseluruhan tahun ini. Ekonomi Malaysia juga dijangka menguncup pada suku kedua tahun ini berikutan usaha pembendungan penularan wabak COVID-19 yang masih dijalankan di peringkat global dan dalam negara. Bagaimanapun, sehingga 2 Jun lepas, Jabatan Perangkaan mendapati 12.7 juta atau 83.5% pekerja telah mula bekerja berbanding 10.2 juta atau 67.2% pada 17 Mei. Malah pakej prihatin dan prihatin PKS tambahan telah berjaya menyelamatkan 2.4 juta pekerjaan yang mengurangkan beban aliran tunai hampir 11 juta rakyat dan memberi sokongan kepada lebih 300,000 syarikat. Ya, untuk terus memperincikan teras penjana, kita bersama rakan penyampai kami, Ivan To. Ivan, teruskan. Terima kasih Fatih Hidayat dan Hanim. Tumpuan fasa keempat pembangunan semula ekonomi negara iaitu strategi pemulihan adalah untuk mengenal pasti langkah dan inisiatif yang dapat memulihkan pertumbuhan ekonomi yang mendorong kepada keyakinan rakyat serta pelabur. Maka terhasillah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana, 40 inisiatif utama bernilai 35 bilion ringgit. Sebelum saya perincikan lebih lanjut inisiatif-inisiatif ini dan manfaat kepada golongan sasar, izinkan saya untuk mulakan ataupun sekali lagi menegaskan statistik yang dikongsikan Perdana Menteri dalam pembentangannya. Seperti negara-negara lain, Malaysia juga menghadapi cabaran yang getih. Sehingga 2 Jun 2020, Jabatan Perangkaan mendapati sekitar 12.7 juta atau hampir 83.5% pekerja telah mula bekerja. Dan ini merupakan peningkatan daripada 10.6 juta atau 67.2% pada pertengahan bulan Mei selepas kerajaan telah membenarkan pembukaan beberapa sektor dan juga subsektor serta pakej-pakej rancangan ekonomi yang telah dilaksanakan telah berjaya menyelamatkan 2.4 juta pekerjaan, mengurangkan beban aliran tunai hampir 11 juta rakyat serta memberi sokongan kepada lebih 300,000 syarikat. Bagi yang masih bekerja dan mempunyai pekerjaan, kita seharusnya bersyukur. Tetapi ada dari kalangan kita yang mungkin kurang bernasib baik. Dalam pembentangan siang tadi, Perdana Menteri juga menegaskan kerajaan mengamalkan sikap berterus terang tentang kedudukan ekonomi negara. Ia merujuk kepada kadar pengangguran di negara ini pada paras 3.9% atau sekitar 610,000 orang pada bulan Mac. Mengikut unjuran, angka ini dijangka meningkat ke 5.5% atau lebih 860,000 orang penganggur untuk keseluruhan tahun 2020. Bagi menangani cabaran kadar pengangguran yang meningkat dan memastikan pengekalan pekerjaan, kerajaan akan memperuntukkan sejumlah 9 bilion ringgit yang akan memanfaatkan seramai 3 juta tenaga kerja melalui beberapa inisiatif berikut. Inisiatif pertama, program subsidi upah, program yang telah diperkenalkan dalam pakej prihatin dan prihatin PKS yang lepas ini akan dilanjutkan
3 bulan lagi kepada syarikat yang layak dengan kadar subsidi sebanyak RM600 sebulan untuk setiap pekerja, maksimum 200 pekerja bagi setiap syarikat. Juga memberi kelonggaran kepada majikan dalam sektor pelancongan dan sektor berkaitan, khususnya yang terlibat dalam senarai aktiviti dilarang sepanjang tempoh PKP dan PKPB serta yang telah diarah mengambil cuti tanpa gaji. Majikan boleh juga memohon subsidi upah dengan syarat pekerja tersebut menerima subsidi upah secara langsung. Seterusnya, program insentif pengambilan pekerja yang bakal memanfaatkan lebih 300,000 pencari kerja yang akan mendapat manfaat daripada 2 insentif, iaitu majikan atau syarikat yang menggaji golongan ini, iaitu penganggur di bawah 40 tahun akan menerima insentif RM800 sebulan. Insentif bagi menggaji penganggur yang berusia 40 tahun dan ke atas serta OKU pula RM1,000 sebulan untuk tempoh 6 bulan. Bagi membantu menggalakkan penganggur meningkatkan kemahiran, elau latihan sehingga RM4,000 boleh dituntut daripada pekeso oleh mereka yang hilang pekerjaan walaupun mereka bukan pencarung di bawah skim insurans pekerjaan. Kerajaan juga akan memperuntukkan RM2 bilion bagi program peningkatan kemahiran untuk mereka yang sedang menganggur dan juga golongan belia. Dalam pada itu, kerajaan akan melindungi dan membantu pertumbuhan ekonomi gig dan menjamin kebajikan pekerja dalam sektor tersebut. Selaras sarana menggalakkan budaya bekerja dari rumah, insentif pencukaian dan juga pelindungan insurans pekerjaan akan diberikan. Sebagai contoh, pengecualian cukai pendapatan RM5,000 kepada pekerja yang menerima manfaat dalam bentuk telefon bimbit, komputer riba atau tablet daripada majikan. Bagi meningkatkan keyakinan ibu bapa untuk menghantar semula anak-anak mereka ke taska pula, kerajaan akan memberikan geran kepada pengendali taska untuk patuhi SOP. Sebagai tambahan, kerajaan juga akan memberikan e-voucher kepada isi rumah yang layak bagi perkhidmatan pengasuh kanak-kanak yang ditempah melalui dalam talian dan juga insentif cukai pendapatan individu untuk yuran yang dibayar kepada taman asuhan dan taman didikan kanak-kanak sehingga RM3,000. Inisiatif 8 ini khusus untuk ringankan beban kos pengangkutan dengan pelaksanaan program My30, iaitu pengguna hanya perlu bayar RM30 sahaja pada setiap bulan atau bersamaan RM1 sehari. Anda akan dapat menikmati pas perjalanan tanpa had bagi pengangkutan awam seliaan prasarana di Lebah Kelang. Inisiatif ini akan dinikmati semua warga negara dan berkuat kuasa 15 Jun sehingga hujung tahun ini. Inisiatif ke-9, seramai 300,000 golongan ibu tunggal dan juga OKU yang tersenarai di bawah JKM layak menerima bantuan one-off sebanyak RM300 yang akan disalurkan sebelum Hari Raya Haji ini. Dan inisiatif 10, memperkasa skim PEKA B40. Inisiatif 11, sehingga 31 Disember tahun ini, semua pengguna perkhidmatan internet akan menikmati kapasiti 1 GB secara percuma dari jam 8 pagi sehingga 6 petang setiap hari untuk layari laman web berkaitan pendidikan dan aplikasi persidangan video. Demikian 11 inisiatif dalam teras pertama memperkasakan rakyat. Teruskan bersama Hanim dan juga Hidayat. Ya, Ivan tu, terima kasih untuk intipati bahagian pertama. Kita akan kembali bersama Ivan seketika nanti untuk sebahagian lagi intipati untuk pelan pemulihan ekonomi ini. Baiklah, hampir RM9 bilion diperuntukkan untuk menangani cabaran kadar pengangguran yang meningkat sekaligus memastikan pengekalan pekerjaan. Peruntukan itu akan memberi manfaat kepada 3 juta tenaga kerja melalui beberapa inisiatif. Pertama, perluasan program subsidi upah yang bernilai RM5 bilion. Sejak diperkenalkan dalam pakej Perhatin dan Prihatin PKS tambahan, program subsidi upah ini telah disambut baik oleh pekerja dan majikan. Program selama 3 bulan ini telah berjaya menyelamatkan lebih 2.2 juta pekerjaan dapat kita selamatkan. Dan bagi membantu syarikat dalam tempoh peralihan pembukaan semula ekonomi, kerajaan akan melanjutkan subsidi upah ini selama 3 bulan lagi.
Memandangkan ekonomi telah pun dibuka secara berperingkat, subsidi upah ini ditetapkan pada kadar RM600 sebulan untuk setiap pekerja sehingga maksima 200 pekerja bagi setiap syarikat. Bagi pekerja sektor pelancongan dan sektor-sektor yang tersenarai dalam aktiviti ekonomi yang dilarang sepanjang tempoh PKP dan PKPB dan telah diarah mengambil cuti tanpa gaji, majikan boleh memohon subsidi upah. Syaratnya, pekerja tersebut menerima bayaran subsidi secara langsung. Selain mengekalkan pekerjaan, langkah kerajaan melanjutkan program subsidi upah mampu mengurangkan beban majikan. Inisiatif itu disambut baik Persekutuan Majikan Malaysia MEF. Skim yang baru diperkenalkan akan memberikan faedah kepada kira-kira 2.7 juta pekerja kerana peruntukan yang diberikan untuk subsidi upah ini adalah berjumlah RM5 bilion. Pengenalan insentif bernilai RM600 hingga RM1,200 juga akan menggalakkan majikan mengambil pekerja-pekerja baharu bagi membantu operasi syarikat. Program insentif pengambilan pekerja berjumlah RM1.5 bilion turut diperkenal bagi menggalakkan pengambilan pekerja. Menerusi program berkenaan, syarikat akan diberikan insentif kewangan untuk memberi pekerjaan kepada penganggur dan belia. Program dijangka memberi manfaat kepada 300,000 individu melalui dua insentif. Pertama, insentif bagi menggaji penganggur berumur di bawah 40 tahun sebanyak RM800 sebulan bagi setiap pekerja. Dan kedua, insentif bagi menggaji penganggur berumur 40 tahun dan ke atas dan golongan OKU sebanyak RM1,000 sebulan. Insentif-insentif ini akan diberikan selama 6 bulan. Selain itu, bagi membantu dan menggalakkan penganggur meningkatkan kemahiran, alaun latihan sehingga RM4,000 boleh dituntut daripada perkeso oleh mereka yang hilang pekerjaan meskipun mereka bukan pencarum di bawah skim insurans pekerjaan. Bagi menangani isu kadar pengangguran belia dan meningkatkan kebolehpasaran graduan pula, insentif kepada majikan yang menyediakan peluang perantis kepada lepasan sekolah dan graduan pada kadar RM600 sebulan turut disediakan. Begitu juga peruntukan RM2 bilion bagi program peningkatan kemahiran untuk mereka yang sedang menganggur dan golongan belia. Ia akan memanfaatkan lebih daripada 200,000 orang. Program peningkatan kemahiran tenaga kerja akan meningkatkan keupayaan pekerja tempatan untuk jangka masa yang panjang. Penganalisis ekonomi Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi Ideas Adli Amirullah berkata, ia juga membantu memperkukuh kebolehpasaran golongan tersebut. Kita perlu berikan penekanan yang lebih kepada sektor-sektor yang paling terkesan ketika isu COVID-19 ini berlaku. Seperti contoh sektor pelancongan dan juga sektor peruncitan. Di mana insentif seperti peningkatan kemahiran ini perlulah diberikan lebih kepada sektor-sektor yang terkesan kerana pandemik ini. Pengenalan insentif itu juga akan mengoptimumkan keupayaan syarikat. Bagi menggalakkan majikan melaksana konsep bekerja dari rumah, insentif percukaian dan perlindungan insurans akan turut diberi. Selaras dengan saranan kerajaan yang menggalakkan majikan, terutamanya industri PKS untuk melaksanakan konsep bekerja dari rumah atau work from home, insentif percukaian dan juga perlindungan insurans pekerjaan akan diberikan. Sebagai contoh, pengecualian cukai pendapatan sehingga RM5,000 kepada pekerja yang menerima manfaat dalam bentuk telefon bimbit, komputer riba ataupun tablet daripada majikan.
Tumpuan penjana kepada perkhidmatan digitalisasi dapat dilihat melalui pemberian geran dan pinjaman berjumlah RM700 juta kepada syarikat PKS dan usahawan mikro. Selain itu, pelaksanaan kempen Shop Malaysia Online. Bagaimana inisiatif tersebut dapat memulih sekaligus merancakkan kembali ekonomi negara? Perincian lanjut bersama wartawan Muhammad Ashraf Ishak. Okey, baik. Antara intipati utama dalam Pelan Pemulihan Ekonomi Jangka Pendek atau disebut Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah aspek pendigitalan ekonomi. Jadi bagi mengulas tentang perkara ini, kita bersama dengan Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad, Dr. Afzal Nizam Abdul Rashid. Baik, Doktor, mungkin boleh kongsikan pandangan Doktor bagaimana inisiatif-inisiatif ini dapat membantu untuk memulihkan ataupun merancakkan lagi aspek pendigitalan ekonomi dalam kita berhadapan dengan wabak COVID-19. Okey, kita sering bercakap berkenaan dengan norma yang baru disebabkan oleh penularan wabak COVID-19 ini. Jadi dalam hal ini kerajaan telah mengambil inisiatif orang kata itu lebih proaktif dengan memperkenalkan geran padanan supaya menggalakkan lagi peralihan sektor-sektor PKS ni ke arah ekonomi digital. Dan untuk beralih arah ke sektor digital ni memerlukan suatu latihan yang khusus kerana ia memerlukan suatu kemahiran yang spesifik. Contoh kalau mereka ni nak menggunakan platform di YouTube sebagainya, mereka perlu orang kata tu faham bagaimana platform itu perlu digunakan dengan sebaiknya supaya resultnya lebih baik ya. Jadi dalam kita menuju ke hadapan, bagaimana Doktor melihat dengan pelaksanaan inisiatif-inisiatif ini dapat untuk membentuk sektor ekonomi digital? Kalau kita lihat sekarang kita masih lagi bergantung dengan kaedah konvensional. Okey, kalau kita lihat ya, ekonomi Malaysia ni memang banyak dipacu oleh perbelanjaan swasta, dan dalam hal ini dengan pengenalan ekonomi digital melalui e-voucher, e-wallet dan sebagainya, seharusnya dapat menggalakkan masyarakat Malaysia untuk menjalankan banyak transaksi di atas talian. Okey, baik. Terima kasih Doktor atas perkongsian itu tadi. Dan aspek pendigitalan ini antara salah satu daripada 40 inisiatif yang diumumkan dalam penjana, iaitu Pelan Jana Semula Ekonomi Negara dengan tema bersama menjana ekonomi negara. Baik, kita kembali semula bersama rakan tugas di studio. Ya, Ashraf Ishak, terima kasih. Bagi membantu kelangsungan aspek pendidikan dan pekerjaan dalam menjalani norma baharu kehidupan pula, perkhidmatan internet percuma disediakan. Perkhidmatan berkenaan boleh dinikmati sehingga hujung tahun ini. Dengan kerjasama syarikat telekomunikasi akan menyediakan perkhidmatan internet dengan kapasiti 1 GB secara percuma untuk semua pengguna dari jam 8 pagi hingga 6 petang setiap hari untuk melalui laman web berkaitan pendidikan dan aplikasi persidangan video. Selain itu, semua pengguna boleh mengakses laman web kerajaan serta aplikasi COVID-19 kerajaan khususnya MySejahtera secara percuma tanpa had. Baiklah, kita kembali bersama Ivan sekali lagi untuk baki 29 lagi inisiatif. Ivan, teruskan. Fatih dan juga Hadim, terima kasih. Berbagi 29 lagi inisiatif yang dirangkum dalam teras kedua melonjakkan perniagaan dan teras ketiga merangsang ekonomi. Saya akan pergi dan perincikan secara sepintas selalu. Pertama, untuk menggalakkan penyertaan perusahaan mikro dan PKS dalam aktiviti e-perdagangan dengan bantuan latihan, subsidi dan sokongan jualan oleh penyedia platform. Shop Malaysia Online pula untuk menggalakkan perbelanjaan dalam talian di platform e-dagang, bantuan geran dan pinjaman berjumlah RM700 juta bagi menggalakkan PKS dan syarikat di peringkat pertengahan ke arah pendigitalan operasi. MyAssist MSME pula merupakan pusat senti yang menyediakan pelbagai khidmat nasihat bagi menyokong pertumbuhan perusahaan mikro dan juga PKS. Dan turut diumumkan, sektor perbankan akan menawarkan dana tambahan sebanyak RM2 bilion melalui skim pembiayaan PKS penjana. RM1 bilion untuk membantu sektor pelancongan melalui skim pembiayaan pelancongan penjana.
Inisiatif lain termasuk mewujudkan pembiayaan mikro penjana dengan kerjasama BSN dan Tekun Nasional Berhad dan beberapa manfaat lain seperti yang tertera. Penjana akan mengumumkan beberapa pakej dan program pelaburan, insentif pengecualian cukai dan kemudahan pembiayaan yang inklusif dan semua itu akan dilaksanakan beberapa inisiatif berikut dalam teras ketiga iaitu merangsang ekonomi. Ini termasuk menubuhkan dana penjana nasional dengan peruntukan RM600 juta, menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan melalui peningkatan pendigitalan perkhidmatan, juga kempen Buy Malaysia melalui platform digital bagi menyokong produk dan perkhidmatan tempatan. Dan dalam menjalani norma baharu, semakin ramai antara kita memilih pembayaran tanpa sentuh untuk menggalakkan penggunaan perkhidmatan ini melalui program e-penjana yang bernilai RM750 juta. RM50 akan dikreditkan terus ke dalam e-dompet anda. Ini akan dipadankan dengan tambahan voucher, pulangan tunai dan diskaun berjumlah RM50 daripada syarikat e-dompet. Ia akan bermula awal Julai ini iaitu bulan depan yang akan memanfaatkan 15 juta rakyat. Seterusnya, beberapa insentif cukai yang disediakan untuk merancangkan semula pasaran hartanah. Antaranya, kempen pemilikan rumah yang diperkenalkan semula. Tidak ketinggalan untuk menggalakkan pertumbuhan industri automotif negara dengan pengecualian cukai jualan 100% ke atas penjualan kereta penumpang pemasangan tempatan dan 50% bagi kereta import bagi tempoh 15 Jun sehingga 31 Disember tahun ini. Antara lain dalam inisiatif ke-35 antaranya iaitu untuk mengaktifkan kembali kegiatan industri pelancongan, beberapa langkah cukai akan dilaksanakan. Antaranya mengecualikan cukai pelancongan sepenuhnya bagi tempoh 1 Julai 2020 sehingga 30 Jun 2021. Pengecualian cukai perkhidmatan ke atas perkhidmatan penginapan yang disediakan pengendali premis penginapan dilanjutkan mulai 1 September 2020 sehingga 30 Jun 2021. Dan juga pelepasan cukai individu sehingga RM1,000 yang telah diberikan ke atas perbelanjaan melancong dalam negara akan juga dilanjutkan sehingga 31 Disember 2021. Satu lagi sektor yang terkesan dan banyak keluhan ialah industri kreatif dan seni. Beberapa program dan kemudahan keuangan untuk menjana semula industri itu telah pun diumumkan Perdana Menteri. Ini termasuk sejumlah RM225 juta yang berbentuk beberapa program dan kemudahan keuangan untuk menjana semula industri kreatif negara yang akan dilaksanakan melalui kerjasama My Creative Ventures, MDEC dan pihak swasta. Dan itu sepintas lalu intipati 40 inisiatif penjana. Kembali bersama Hadim dan Hidayat. Okey. Ivanto, terima kasih dengan perincian yang cukup jelas sepintas lalu. 40 inisiatif tadi membabitkan RM35 bilion. Ya. RM75 juta pula diperuntukkan bagi menyokong pertumbuhan ekonomi gig dan kebajikan pekerja dalam sektor itu. Ekonomi gig ialah pasaran buruh kontrak jangka pendek atau pekerjaan bebas oleh individu yang dipacu teknologi digital. Jelas Perdana Menteri, geran sejumlah RM50 juta dalam bentuk dana padanan akan diperuntuk bagi platform ekonomi gig bagi pekerja yang mencarum di bawah Perkeso dan skim Aisaraan KWSP. Dan kedua, peruntukan sebanyak RM25 juta kepada MDEC bagi program Global Online Workforce ataupun GLOW yang bertujuan untuk membimbing rakyat Malaysia menjana pendapatan dalam talian melalui pelanggan antarabangsa. Bagi menyelaras dan memantau pelaksanaan kesemua inisiatif berkenaan, kerajaan akan menubuhkan sebuah jawatankuasa khas pekerjaan nasional. Jawatankuasa itu akan dipengerusikan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Sumber Manusia serta wakil-wakil dari sektor swasta dan awam. Bagi menggalakkan peralihan perusahaan mikro dan PKS beralih kepada perkhidmatan digital atau dalam talian, beberapa langkah utama turut diumumkan. Antaranya pemberian geran dan pinjaman kepada PKS dan syarikat peringkat pertengahan menerusi peruntukan RM700 juta bagi menggalakkan lebih banyak syarikat melanggan dan menggunakan perkhidmatan digitalisasi. Dan ini termasuklah pertama 100
juta ringgit geran padanan digital PKS yang akan disediakan dengan kerjasama syarikat telekomunikasi. Keduanya ialah 500 juta ringgit di bawah dana transformasi teknologi PKS sebagai pinjaman mudah. Dan ketiga, 100 juta ringgit geran otomasi pintar di mana setiap syarikat yang layak akan menerima geran sehingga 1 juta ringgit. Kerajaan dan sektor swasta akan turut menyediakan geran padanan RM140 juta untuk sesi latihan, subsidi penjual dan bantuan penjualan jika PKS beralih kepada perkhidmatan digitalisasi. Inisiatif itu akan diterajui Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia bersama platform e-dagang terpilih. Kempen Shop Malaysia Online juga bakal dilaksana bagi menggalakkan rakyat berbelanja secara dalam talian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, rantau negara kini menerima pengaruh angin daripada arah barat daya dengan kelajuan yang sederhana kencang, iaitu sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan lap gelora buat masa ini. Namun demikian, terdapat kelompok awan aktif di sekitar kawasan perairan Kondor, Tioman dan juga Bungkuran, termasuklah kawasan perairan negara, iaitu kawasan perairan Johor Timur dan juga Sabah Barat. Dan keadaan ini adalah agak berbahaya untuk aktiviti perikanan dan juga bot-bot kecil. Baiklah, berdasarkan paparan imej gemarada, dapat kita perhatikan hujan di satu dua tempat kini sedang berlaku melibatkan negeri Kelantan dan juga negeri Johor. Dan keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang 1 atau 2 jam sahaja lagi. Namun demikian, keadaan cuaca yang agak lembap di negeri Melaka ini dijangkakan akan berterusan sehingga kelewat malam nanti. Bagi Sabah dan Sarawak pula, tiada hujan yang dicerap bagi negeri Sarawak dan hujan di satu dua tempat yang kini sedang berlaku melibatkan pantai barat dan juga pedalaman negeri Sabah dijangkakan akan beransur reda tidak lama lagi. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk malam ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawan kami di www.mnt.gov.my. Saya Syazwani. Assalamualaikum. Kembali ke pelan pemulihan ekonomi. Sebagai komitmen kerajaan untuk meminimumkan impak penularan COVID-19, kerajaan bersetuju menggubal rang undang-undang langkah sementara untuk mengurangkan impak pandemik itu. Bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenainya, kita bersama wartawan Mohan Chinasami. Rang undang-undang ini adalah merupakan daripada pelepasan sementara daripada obligasi kontrak yang telah ditetapkan bagi tempoh masa yang ditetapkan. Baik, bagi mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut, saya bersama dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Ahli Parlimen dan Undang-Undang Datuk Tauhidin Hassan. Baik Datuk, rang undang-undang ini akan dibentangkan pada bulan Julai ini kan? Ya, definitely. Kita dah tetapkan pembentangan pada persidangan Julai dan Ogos ini dan sudah dimasukkan di dalam jadual ataupun takwim persidangan itu sendiri. So definitely rang undang-undang ni akan bentangkan. Definitely. Sekarang ni dalam proses ke arah menyiapkan rang undang-undang itu. Baik Datuk, persoalan saya adalah apakah yang akan ditekankan di bawah rang undang-undang ini dan mengapa keperluan untuk bentangkan ataupun membuat pengubalan rang undang-undang ini? Ya, Malaysia sebagaimana negara-negara lain di seluruh dunia, di UK, di Australia, di Singapura, negara yang terdekat dengan kita, selepas negara kita menghadapi pandemik COVID ini, kita sudah tentulah kita dapat menjangkakan kesan terhadap ekonomi dan juga sosial rakyat. Oleh sebab itulah kerajaan Malaysia telah memutuskan untuk menggubal suatu akta melalui rang undang-undang temporary relief ataupun langkah sementara terhadap kesan COVID ini kepada ekonomi dan juga kepada aktiviti sosial. Jadi atas dasar itu kita telah mengambil inisiatif yang begitu jelas dengan merangkumkan semua aspek
yang dilibatkan dengan banyak sekali akta-akta yang melibatkan seluruh sektor ekonomi dan juga aktiviti sosial, dengan harapan bahawa dengan adanya undang-undang yang akan kita gubal ini, dia boleh mengurangkan atau meminimalkan kesan-kesan daripada pandemik COVID yang dihadapi oleh rakyat kita ini. Baik, Datuk, sebelum ni Datuk pernah maklumkan orang awam boleh memberikan cadangan bagi penambahbaikan atau sebarang perubahan bagi pengumpulan rancangan undang-undang tersebut. Ya, kita sudah memberikan ruang yang secukupnya kepada seluruh pemegang taruh ataupun stakeholders kepada aktiviti ini, dan sekarang ini alhamdulillah melalui pelbagai-bagai saluran yang kita berikan, kita menerima begitu banyak sekali pandangan, cadangan dan juga mungkin contoh-contoh yang diberikan kepada kita untuk membantu kita mewujudkan temporary relief bil ini untuk kita bentangkan. Jadi setakat ini di pihak saya sendiri bagi awal undang-undang, kita menerima lebih daripada 200 pandangan melalui saluran yang kita sediakan. Begitu juga pada masa yang sama di pihak kita, kementerian-kementerian dan juga pihak bahagian hal ehwal undang-undang dan juga Jabatan Peguam Negara, kita mewujudkan sesi libat urus ataupun engagement dengan banyak sekali pihak-pihak pemegang taruh, termasuklah NGO dan juga Civil Society Organisation, CSO, pihak Badan Peguam, Majlis Peguam, dan juga termasuklah wakil-wakil daripada Kerajaan Sabah dan Sarawak. Oleh kerana di Sabah dan Sarawak kita dimaklumkan bahawa ada perundangan yang memerlukan kepada konsen daripada kerajaan negeri, jadi kita telah memutuskan kita libatkan perlibatan daripada pihak kerajaan-kerajaan negeri Sabah dan Sarawak itu sendiri. Baik, Datuk, di bawah pelan pemulihan ekonomi jangka pendek yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada hari ini, bagaimana Datuk melihat rang undang-undang itu boleh membantu daripada aspek ekonomi, kerana kita lihat penularan wabak COVID-19 ini sedikit sebanyak telah memberikan kesan buruk kepada rakyat, terutamanya daripada aspek pembangunan ekonomi. Penjana ataupun pelan pemulihan ekonomi jangka pendek yang telah disiarkan dan telah diisytiharkan oleh Perdana Menteri adalah sebagai satu kesinambungan ataupun sambungan kepada bantuan pakej rancangan ekonomi yang telah dibentangkan yang berjumlah 260 bilion baru ini. Jumlah yang telah diisytiharkan oleh Perdana Menteri sekejap tadi satu jumlah yang besar juga, yang menjadikan suatu jumlah yang keseluruhannya cukup besar, yang bagi pihak kerajaan kita merasakan ini adalah suatu bantuan yang mampu menjana kembali ekonomi rakyat, dan dari segi pusingan modal itu akan membantu memulihkan pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhannya. Itulah harapan kita. Ya. Baik, terima kasih Datuk. Begitulah penjelasan daripada Menteri di Jawatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Tauhidin Hassan. Apa yang kita pasti adalah pengumpulan rang undang-undang ini adalah bagi, boleh dikatakan bagi menyelamatkan ekonomi negara kita, selain membantu mengurangkan kesan penularan wabak COVID-19. Sekian sahaja laporan saya, Mohan Chinasami, RTM. Ya, Mohan, terima kasih. Bersifat inklusif untuk memacu kembali ekonomi Malaysia berikutan pandemik COVID-19. Itu yang disifatkan penganalisis ekonomi Dr. Ahmad Razman Abdul Latif mengenai Pelan Jana Semula Ekonomi Negara. Butiran lanjut bersama wartawan Vimala Kasturi Verasami. Secara keseluruhan, terdapat 40 inisiatif yang bernilai 35 bilion ringgit di bawah penjana, dan daripada jumlah itu sebanyak 10 bilion ringgit merupakan suntikan fiskal langsung daripada kerajaan. Dan bersama saya Dr. Razman. Dr. Razman, mungkin boleh komen tentang bagaimana manfaat fiskal langsung itu kepada rakyat. Ya, sesuatu yang menarik tentang pakej penjana ini ialah suntikan langsung fiskal sebanyak 10 bilion kepada rakyat yang saya lihat berbentuk subsidi upah, berbentuk pendanaan ataupun pemberian geran kepada perusahaan kecil sederhana dan juga perusahaan mikro, dan juga saya lihat berbentuk e-dompet ataupun wang yang diberikan kepada rakyat untuk berbelanja melalui platform e-dagang ataupun atas talian.
dan semua ini memang akan memberi impak kepada ekonomi negara kita untuk jangka pendek, kerana dengan pemberian dana secara langsung ini berjumlah 10 bilion ringgit, ianya akan membolehkan berlaku transaksi perniagaan sepanjang bulan Jun hingga Disember ini, dan ini akan membolehkan juga banyak perniagaan kembali menjana pendapatan dan meningkatkan keyakinan pembeli serta pelabur. Oleh itu saya berpendapat bahawa pemberian fiskal langsung sebanyak 10 bilion ringgit ini akan memang memberi impak yang positif, sekurang-kurangnya dapat memulihkan ekonomi negara kita untuk beberapa bulan akan datang ini. Bagaimana pula dengan langkah kerajaan untuk meneruskan program subsidi upah sehingga 3 bulan ini? Ya, langkah kerajaan untuk meneruskan subsidi upah sebanyak 3 lagi bulan memang membolehkan rakyat atau terutamanya pekerja dan majikan untuk masih lagi menggaji mereka dan membantu sekurang-kurangnya 2.4 juta pekerja yang pada masa ini mendapat faedah daripada subsidi upah itu. Dan satu lagi yang menarik apabila kerajaan mengumumkan bahawa majikan diberi juga insentif untuk menggaji ataupun mengambil pekerja yang sebelum ini tidak ada pekerjaan, terutamanya mereka yang berumur 40 tahun ke bawah dan juga 40 tahun ke atas serta OKU. Dan ini sekurang-kurangnya akan membolehkan bahawa tahap pengangguran dapat dikawal, kerana mereka yang menerima subsidi upah ini masih lagi dapat menerima bantuan seumpama ini untuk 3 bulan akan datang, dan juga mereka yang hilang pekerjaan atau tidak ada pekerjaan mampu untuk kembali semula kepada sektor pekerjaan melalui insentif yang diumumkan. Baik Doktor, terima kasih. Bersama Menjana Ekonomi, kita kembali ke studio. Ya, Vimala Kasturi Verasami. Bagi pemain industri perhotelan di Melaka pula, Datuk Rosman Ibrahim, insentif yang diperkenal melalui penjana dapat membantu sektor pelancongan dan perhotelan tempatan. Antara insentif yang diberi penangguhan bayaran ansuran, pengecualian cukai pelancongan, pengecualian cukai perkhidmatan penginapan serta cukai pendapatan individu ke atas perbelanjaan berkaitan pelancongan. Saya amat berterima kasih kepada insentif yang telah diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di dalam penjana yang bernilai 35 bilion ringgit. Insentif yang pertama yang bernilai 1 bilion ringgit yang akan diberikan kepada industri pelancongan amatlah diperlukan dalam jangka masa yang pendek. Selain daripada itu, insentif cukai pendapatan kepada pengunjung ataupun pelancong domestik ke hotel dan juga pelancongan akan dapat memberikan impak yang positif kepada jumlah pengunjung ke hotel kami. Bagi penganalisis ekonomi Dr. Nurali Ridwan Shah Muhammad Dali pula, penjana ialah inisiatif kepada pengamalan norma baharu yang menekankan gig ekonomi dan insentif yang menjurus sebuah syarikat yang dahulunya berjalan secara tradisional untuk dilaksana secara digital. Saya melihat 40 insentif yang telah diumumkan itu dapat sedikit sebanyak membantu ekonomi kita untuk lebih maju ke hadapan. Dan industri-industri yang telah dibantu dan telah mendapat insentif ini merangkumi kebanyakan ke semua industri, dan terutamanya industri-industri yang agak terkesan seperti industri pelancongan yang disebut secara khusus oleh Perdana Menteri kita. Baiklah, seperti biasa, setiap Jumaat kita akan melihat kemaskini harga petrol dan diesel mingguan. Harga baharu berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 12 Jun. Hanya bermula dengan 2 sangka ikan ternak di Sungai Pahang, Kampung Terlang di daerah Pekan kini. Sabarudin Osman yang mempunyai 84 buah sangka dalam tempoh 20 tahun. Mengakui ia bukan bidang yang mudah, namun hasil bantuan dan bimbingan daripada pelbagai agensi kerajaan, kini Sabarudin antara usahawan ikan sangka berjaya di daerah Pekan. Wartawan Ayu Norehan Saleh ada butirannya.
Sabarudin yang memiliki Persijilan Insentif Amalan Pertanian Baik Malaysia MyGap mengenaikan talapia, patin dan keli. Jabatan Perikanan Pahang sentiasa membantu dengan memberikan anak benih ikan dan makanan ikan kepada penternak di kawasan itu pada setiap tahun. Sabarudin juga diberikan kursus asas penternakan dan kursus pemasaran oleh Fama dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Hasil bantuan agensi kerajaan itu, beliau kini mampu memasarkan ikan sehingga 450 kg sehari. Banyak membantu, cukup banyak membantu. Jadi daripada kita dulu tak ada pengalaman tentang pemasaran, tentang teknikal ternakan. Tapi sekarang alhamdulillah kita dah dapatlah juga ilmu daripada. Seorang lagi penternak ikan sangkar di Sungai Pahang, Hamdan Rus Makderus berkata, pelbagai bantuan telah diberikan bermula dengan sebuah sangkar dan kini beliau memiliki 24 buah sangkar. Namun beliau memerlukan sebuah stor untuk memuatkan 150 guni makanan ikan seminggu yang kini terpaksa disimpan di rumahnya dan perlu berulang-alik membawa guni itu ke sungai setiap hari. Untuk simpan makanan makanan kita orang ada kadang-kadang tu sampai 150 beg satu minggu. Jadi buat masa ni makanan tu saya simpan kat rumah je. Dia kalau penuh semua sangkar memang 150 beg tu seminggu je. Hamdan berharap ada pihak tampil membantunya memiliki sebuah stor makanan ikan. Bermula dengan bertatih hanya sebuah sangkar yang dibina. Kini dengan bantuan pelbagai agensi kerajaan, penternak ikan sangkar di kampung Telang Pekan ini mendapat bantuan kewangan dan juga bantuan pemasaran, juga bantuan kepakaran dan menjadikan mereka sehingga kini menjadi seorang peternak ikan yang berjaya. Terdahulu, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ahmad Hamzah mengadakan lawatan ke projek ikan sangkar itu dan turut melepaskan 6,000 benih ikan talapia di sangkar milik Sabarudin dan Hamdan Rus. Datuk Seri Ahmad Hamzah selepas itu mengadakan lawatan ke projek padi skim Paya Mambang di Pekan yang berkeluasan 348 hektar. Pada ketika ini, sistem pengairan sedia ada di Mambang telah mencukupi. Tapi yang kita tidak perlukan sekarang, apabila kita ada extension tanaman yang seluas 300 ekar ini, melainkan kita ada mempunyai perancangan untuk mempertingkatkan lagi sistem pengairan, maka kita boleh buat pengembangan. Pada fasa pertama tahun 2017, sebanyak 7.3 juta ringgit diperuntukkan kerajaan bagi menaik taraf sistem pengairan dan saliran serta infrastruktur lain yang melibatkan kawasan seluas 100 hektar. Pada fasa kedua pula, sebanyak 49.8 hektar atau 36 lot petak sawah padi di kawasan itu telah dinaik taraf infrastruktur pengairan dan salirannya. Sementara, baki 199 hektar kawasan sawah padi di bawah rancangan Malaysia ke-12 atau 13. Laporan Ayu Nurhan Saleh untuk Berita RTM. Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan akibat penularan wabak COVID-19 menjadikan kualiti udara 45% lebih baik khususnya di bandar-bandar besar seluruh dunia. Di Malaysia, tahap kebersihan kualiti udara meningkat 26% sepanjang tempoh 18 Mac hingga 28 April tahun ini. Bagaimanapun, peluang menghirup udara segar tidak akan kekal lama sekiranya rutin norma baharu sekadar bersifat sementara. Ya, dan bersempena Hari Alam Sekitar Sedunia hari ini, wartawan Ikhwan Samsudin menyediakan laporan berikut. Menurut pensyarah kanan Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia UPM, pencemaran boleh dielakkan tanpa menyekat sosioekonomi rakyat. Namun, ia hanya mampu dicapai dengan mekanisme tepat dan teratur. Seperti yang digariskan dalam 17 matlamat Pembangunan Lestari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, tindakan terhadap iklim adalah faktor penting yang perlu dicapai komuniti global menjelang 2030. Terdapat 17 sasaran dalam pada sasaran matlamat pembangunan lestari tersebut ataupun Sustainable Development Goals yang disarankan oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu. Kita sepatutnya mengambil iktibar bahawa kita memang menyumbang kepada pencemaran tetapi kita juga perlukan pembangunan.
Bagi aktivis alam sekitar, Puan Sri Dr. Sharifah Sabrina Said Akil, keperluan manusia kini harus selari dengan keharmonian alam. We can build, bukan tak semestinya kita ni tak boleh nak ada pembangunan. Oh, kena jaga hutan, tak boleh ada pembangunan. Tidak. Kita boleh bangunkan apa-apa tanpa merosakkan alam. Masyarakat perlu tahu dan perlu sedar that kita mesti ada hutan at least 50% di negara kita, at least 50%. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man menegaskan pentingnya tanggungjawab dipikul secara bersama oleh segenap lapisan masyarakat jika mahu mengekalkan kualiti alam sekitar pasca COVID-19. Penghargaan kita harus ingat bahawa kali pertama dalam sejarah kita wujudkan Kementerian Alam Sekitar. Sebelum ni jabatan je, sekarang kementerian. Yang kedua kali pertama dalam sejarah sumber air diletakkan di bawah Kementerian Sekitar sebab puncanya dia berkait rapat. Jadi alam ni Tuhan bagi rehat dengan peristiwa COVID ni, mahal untuk dapat udara yang segar. Hikmahnya saya fikir kita kena fikir bersama. Nak dapat air sungai jernih ni harganya mahal. Nak dapat udara yang berkualiti harganya mahal. Nak dapat semua environment persekitaran kita yang sedap, yang seronok ni terpaksa kita korbankan berapa dari segi ekonominya sangat mahal. Tetapi lebih mudah kita mengurus, kita menjaga setelah Tuhan buat tempoh ini. Episod COVID-19 yang belum berakhir ini sewajarnya membuka mata seluruh masyarakat dunia untuk lebih peka dan serius dalam penjagaan alam sekitar. Malaysia tidak terkecuali. Dalam kesibukan kita menjaga jarak dan mencuci tangan, kalau kita boleh dengar dengan lebih teliti, alam sebenarnya berbicara dengan kita. Kalau dahulunya dengan nada yang kecewa, tetapi kini dengan nada yang lebih gembira. Cuaca makin segar, udara makin bersih, sungai makin jernih. Tetapi, pilihan di tangan siapa? Kita sendiri. Ikhwan Samsudin, RTM. Jumlah kes positif COVID-19 yang melonjak kepada 3 angka semalam hari ini kembali mencatatkan penurunan dengan hanya 19 kes positif baharu. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, 51 kes telah pulih dan dibenarkan discharge menjadikan jumlah kumulatifnya 6,610 kes. Bagaimanapun, terdapat 1 kes kematian hari ini setelah 13 hari negara mencatat sifar kematian akibat COVID-19. Ingin dimaklumkan daripada 19 kes baru yang dilaporkan, 7 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Daripada 12 kes penularan tempatan, 3 kes adalah bukan warga negara dan 9 kes adalah di kalangan warga negara Malaysia. Tambah beliau, daripada 6 kes yang sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU, 1 kes memerlukan bantuan pernafasan. Pasukan Petugas Khas Operasi Pematuhan diketuai PDRM menahan 67 individu semalam atas kesalahan ingkar PKPB. Daripada jumlah itu, 66 individu direman manakala seorang diberi jaminan polis. Menerusi kenyataan medianya, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan polis turut mengeluarkan kompaun terhadap 144 individu kerana ingkar PKPB. Pasukan tersebut telah melakukan 75,186 pemeriksaan bagi memantau pematuhan prosedur operasi standard SOP PKPB. Polis juga mengadakan 133 operasi sekatan jalan raya rentas sempadan negeri dan telah memeriksa 277,002 buah kenderaan berbanding 290,432 pada hari sebelumnya. Sebanyak 37 kenderaan diarah berpatah balik, paling tinggi di Melaka 16, Negeri 9 dan Pahang 8.
mengenai pemeriksaan tapak binaan. 101 daripada 191 atau kira-kira 53% tapak binaan yang diperiksa di seluruh negara semalam mematuhi SOP ditetapkan dalam menangani jangkitan COVID-19. 7 tapak binaan tidak patuh SOP dan telah diberikan amaran, manakala 2 tapak binaan diarah tutup oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB. Setakat hari ini, CIDB telah memeriksa 6,750 tapak binaan, 1,312 mematuhi SOP, 295 tidak patuh SOP dan telah diberi amaran, manakala 12 tapak binaan telah diarah tutup dan baki 5,131 tapak binaan masih belum beroperasi. 520 buah taska kendalian Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS dijangka beroperasi pada awal bulan depan. Menurut Ketua Pengarah KEMAS, Datuk Muhammad Yasid Bidin, pembukaan pusat asuhan itu akan diselaras mengikut SOP kebiasaan baharu yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Sebelum kanak-kanak tadi dihantar ke sekolah, pastikan yang mereka ni berada dalam keadaan sihat lah. Jadi kalau boleh kita harap ibu bapa ada termometer sendiri, jadi dia boleh cek sebelum dia hantar anak dia ke sekolah. Dan yang kedua, diri dia juga, ibu bapa juga mestilah sihat. Kalau dia tak sihat, dia pun tak boleh hantar anak dia ke sekolah. Itu yang asasnya sebelum dia melangkah daripada rumah. So apabila sampai saja dekat tadika tadi, mana sebelum masuk tu, mana dia pihak jabatan kami, kita guru-guru akan cek pula anak-anak yang nak sampai tadi sama ada mereka ni betul-betul sihat dan fit untuk masuk ke kelas. Kemudian ibu bapa tadi kalau boleh tak dibenarkan masuk ke kawasan premis lah. Proses sanitasi juga akan dilakukan di semua premis sebelum taska dibenar beroperasi. Beliau menyatakannya selepas mengadakan lawatan kerja ke KEMAS Wilayah Persekutuan sempena program Kerjasama Penghasilan Peralatan Pelindungan Diri PPE. Setakat hari ini, jabatan itu berjaya menghasilkan lebih 44,000 PPE untuk petugas barisan hadapan. Keputusan sama ada Datuk Seri Najib Tun Razak disabit kesalahan atau dibebaskan daripada 7 pertuduhan berkaitan penyelewengan dana SRC International akan diketahui pada 28 Julai depan. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menetapkan tarikh itu selepas pihak pendakwaan dan pembelaan selesai membuat hujahan akhir mereka. Jelas Muhammad Nazlan, kedua-dua pihak memberikan hujahan bertulis lebih 2,000 muka surat yang akan diteliti mahkamah dalam menentukan sama ada pihak pendakwaan berhasil membuktikan kes melampaui keraguan munasabah. Timbalan Pendakwa Raya Datuk V. Sitambaram menjelaskan pihak pendakwaan berpuas hati dengan perjalanan perbicaraan. Manakala Peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah berpendapat pasukan pembelaan yakin mereka berjaya menimbulkan keraguan munasabah terhadap semua pertuduhan. Pada 4 Julai tahun lepas, Datuk Seri Najib didakwa dengan 7 pertuduhan iaitu 1 tuduhan salah guna kuasa, 3 tuduhan pecah amanah jenayah dan 3 tuduhan pengubahan wang haram melibatkan dana SRC International berjumlah 42 juta ringgit. Semua kesalahan didakwa dilakukan antara 17 Ogos 2011 dan 2 Mac 2015. Pertuduhan mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009 membawa hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai rasuah jika sabit kesalahan. Semua peserta yang terbabit dengan kem latihan pusat Road to Tokyo RTT sejak Isnin lalu menjalani ujian saringan COVID-19 kali kedua hari ini. Ujian saringan itu membabitkan 62 peserta termasuk atlet, jurulatih, pegawai perubatan sains sukan dan pegawai sokongan di Pusat Latihan Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara dan Pusat Latihan Perahu Layar Kebangsaan di Langkawi. Sebelum ini, kesemua 38 dan 24 peserta di kedua-dua pusat latihan itu disahkan negatif daripada COVID-19 selepas ujian calitan pertama dijalankan ketika mereka melaporkan diri Isnin lalu. Semua yang terbabit diwajibkan menjalani ujian saringan sebanyak 3 kali sepanjang tempoh sebulan latihan iaitu pada hari pertama pendaftaran, hari ke-5 pre-simptom dan hari ke-13 non-simptom. Keputusan ujian dijangka diketahui dalam masa 2 hari.
Meski beberapa acara sukan litar utama dunia tertangguh susulan wabak pandemik COVID-19, perlumbaan 24 jam Le Mans edisi ke-88 tetap akan dilangsungkan secara maya di platform R Factor 2. Lebih menarik, Malaysia akan diwakili Alex Yong selaku peneraju Excel Motorsport yang juga merupakan satu-satunya pasukan Asia dijangka berentap dengan 60 pasukan lain dalam perlumbaan pada 13 dan 14 Jun ini. Alistair Yong akan bersama-sama dengan bapanya Alex sekaligus menjadikan gandingan bapa dan anak untuk pasukan Excel. Alex dan Alistair turut mendapat lesen daripada Persatuan Permotoran Malaysia, MAM. It's going to be super tough. We have some really great drivers driving: Fernando Alonso, Jenson Button, Max Verstappen. These are all great sim races, not just real-life races. So it's going to be very super tough. Don't forget, there's going to be the best sim races in the world will be there as well. But I think we're up to the challenge. All 4 drivers have been practicing hard, and hopefully we'll be really there. And who knows, maybe we might even be able to get a very good result. Manakala Nakib Azlan yang merupakan naib juara e-racing GP edisi global dan Mika Hakimi melengkapkan slot 4 pelumba Malaysia. Kedua-duanya tidak asing lagi dalam permainan lumba simulator. Pasukan Malaysia yang merupakan pasukan tunggal dari Asia akan bersaing dengan pasukan seperti Toyota Gazoo Racing yang turut membariskan nama-nama besar seperti Fernando Alonso dan Max Verstappen. Siri kejuaraan perlumbaan Liga Layar Terengganu yang juga sebahagian daripada program pembangunan sukan pelayaran Terengganu turut terkesan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dan ini memaksa untuk perlumbaan diadakan mengikut arus norma baharu iaitu dalam talian. Kejuaraan yang dijenamakan sebagai UMT Terengganu E-Sailing League 2020 mencipta sejarah penganjuran sukan pelayaran tanah air untuk pertama kalinya dipertanding di platform sukan elektronik. Penyertaan dari pelayar kebangsaan Khairul Nizam Muhammad Effendi, Muhammad Fauzi Kaman Shah, Umar Al-Faruq Muhammad Zahawi dan Asri Azman yang kini dalam persiapan ke Olimpik Tokyo 2020 menjadi penanda aras terbaik penganjuran sulung ini. Pasukan pelayaran dari Indonesia dan Brunei juga turut mengesahkan penyertaan di samping pasukan negeri yang akan bertanding di Sukan Malaysia Sukma edisi ke-20 nanti. 6 kategori dipertanding dengan penyertaan awal seramai 135 pelayar. Pendaftaran dibuka sehingga 8 Jun dan perlumbaan akan diadakan pada 12 Jun hingga 14 Jun ini. Penganjuran yang terbuka kepada orang ramai tanpa sebarang bayaran itu juga turut mendapat perhatian Majlis Sukan Negeri Terengganu dan Persatuan Pelayaran Negeri Terengganu TESA sebagai salah satu program pembangunan sukan air. Baiklah, paparan itu menutup berita perdana edisi Jumaat 5 Jun. Terus amalkan kawalan kendiri serta biasakan dengan gaya hidup norma baharu. Terima kasih kerana memilih berita RTM. Kekal patuh dengan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Assalamualaikum. Salam sejahtera.